Kerja ibadat, kerja ibadat, kerja ibadat. Bagaimana nak jadikan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Jom tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali bersama dengan saya lagi, Saifuddin bin Abdul Fattah, di dalam Saifuddin Channel. Dan video kali ini kita akan terangkan bagaimanakah nak jadikan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari sebagai ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia demi mencari keperluan hidup, keperluan keluarga, termasuk di dalam arti kata ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, mestilah memenuhi 5 syarat yang ditentukan oleh para ulama. Syarat yang pertama, apabila kerja yang dilakukan oleh seseorang Muslim tadi mematuhi apa yang digariskan oleh Islam. Dalam arti kata, kerja yang halal, bukan kerja yang haram. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima kecuali perkara-perkara yang baik. Yang kedua, apabila disertai dengan niat yang baik, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba ad-dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi. Ba'asahullah yaumal qiyamati kal qamari lailatan badri." Barang siapa yang menuntut mencari dunia yang halal untuk keperluan diri dia dan untuk ahli keluarga dia dan untuk berbuat baik kepada jiran tetangga dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan dia di hari kiamat besok dalam keadaan wajahnya seumpama bulan purnama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan diri di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu perbetulkan niat kita. Kalau niat mencari rezeki untuk buat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dikira ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apabila melakukan setiap pekerjaan dengan tekun dan juga bersungguh-sungguh, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amalan ahadukum amalan an yutqinu." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka, sangat kasih apabila anda melakukan pekerjaan dengan tekun. Yang keempat, apabila beriltizam dengan batas-batas Allah, tidak menzalimi, tidak pecah amanah dan juga tidak mengkhianati. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Kekalkanlah dia di dalamnya dan baginya azab siksaan yang amat dahsyat." Yang kelima, apabila tidak mengabaikan kewajipan syarak, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai, jangan kamu leka
dengan urusan harta benda kamu dan juga urusan anak pinak kamu, sehingga kamu lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka apabila kita dapat memenuhi 5 syarat yang telah ditetapkan oleh agama, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan ini merupakan satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau hanya kita mendapat habuan di dunia tetapi tidak ada hasil di hari akhirat. Kerana tempat kita yang kekal adalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan masa kepada kita. Kalau hanya kita jadikan ibadat, solat, puasa, zakat itu saja sebagai ibadat, sedangkan di dalam kehidupan kita 24 jam, berapa jam yang kita solat, berapa minit yang kita melakukan ibadat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah setiap urusan pekerjaan kita sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dikehendaki dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin, kata Allah, dan juga manusia kecuali Allah Ta'ala jadikan dua golongan ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya anda rasa video ini sangat bermanfaat, maka sila tekan butang subscribe, tekan like dan juga tekan butang lonceng supaya anda dapat video-video terupdate daripada kami. Maka kita bertemu pada video-video yang akan datang. Wassalam.